Di ruang bicara ini kita masih lagi bercakap tentang belanjawan 2021 inklusif dan peka rakyat, dan kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Puan Hajah Zuraida Kamaruddin, iaitu Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sementara itu, dua talian masih kami kekalkan kepada anda untuk membolehkan anda memanggil kami bertanya apa saja berkaitan dengan isu yang sedang kita bincangkan ini. Jadi saya ulangi lagi, talian itu 0326979767 dan juga 0326979768. Baik, tadi masa rehat kita sembang-sembang jugalah, Wabi. Mungkin ramai jugalah di antara pembeli rumah ini, mereka confused sebenarnya, terutamanya rakyat Malaysia yang mungkin mengharapkan harga rumah yang lebih murah dan sebagainya. Tetapi mungkin ada bezanya rumah yang dibina oleh Prima misalnya berbanding dengan rumah yang dibina oleh pihak swasta misalnya. Tetapi apakah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ada kuasa sebenarnya untuk mengawal harga rumah ini sebenarnya? Betul. Yang harga rumah ni kalau di peringkat swasta memang kita tidak ada mekanisme untuk mengawal mereka. Mereka datang ke PKPKT untuk mendapat lisens. Bila dah dapat kelulusan daripada peringkat kerajaan negeri dan kerajaan tempatan, baru datang pada KPKT untuk dapatkan lisens itu saja. Jadi kita tidak ada kawalan sama ada untuk membenarkan mereka untuk membina rumah itu, lepas itu di bawah kuasa kerajaan negeri. So jadi sekarang kita tengah buat satu mekanisme yang mana kita hendak pemaju-pemaju ini dalam permohonan lesen tu harus memberi ruang untuk KPKT memberikan pandangan dan advice sama ada ianya viable ataupun boleh dilaksanakan dengan harga dan jenis rumah dan sebagainya. Tapi dengan adanya big data yang kita sedang dalam membangunkan, insya-Allah pemaju-pemaju swasta juga akan dapat satu gambaran yang lebih tepat dalam merancang pembinaan perumahan untuk syarikat-syarikat mereka, insya-Allah. Okey. Kembali semula kepada apa yang disebut oleh Wabi sepintas lalu tadi, ini tentang penggerak komuniti tempatan, PEKT dan satu peruntukan yang tidak disenangi oleh ahli pembangkang khususnya lah. Tetapi tadi pun YB sentuh tentang apa yang akan dilakukan. Tetapi apakah program yang disusun atur itu sebenarnya sesuatu yang cukup menarik, cukup hebat dan mungkin akan dapat mengubah minda dan juga pemikiran penduduk-penduduk di PPR khususnya. Program ini dia berdasarkan daripada satu satu dasar komuniti negara. Saya ingat balik dulu saya bercerita. Dasar komuniti negara ini adalah satu dasar yang mana kita nak memberdayakan komuniti B40, terutamanya tinggal flat-flat strata dan sebagainya. So dalam polisi itu kita telah membuat satu program rintis yang mana kita letakkan sekretariat muafakat komuniti di situ dengan kaki tangan kerajaan daripada KPKT sendiri. So di situ tak sampai setahun kita lancar 2019 dengan COVID dan sebagainya. So jadi yang tadi saya sebutlah, dekat Kota Baru ada 40% mengambil bahagian, yang ada buat urban farming, yang ada buat program trash to cash, recycling. Lepas tu membuat program membentuk bomba community agar jaga keselamatan mereka, dan ada demonstrasi untuk pencegahan kebakaran, terutama sekali di kalangan khusus rumah tangga. So jadi yang mana di kat dapur bila terbakar dapur dia lari, dia akan menjahanamkan lagi harta benda, tapi kita ajar mereka bagaimana nak padamkan api dekat gas dan sebagainya. Dan kita juga melatih mereka membuat fire drill juga. Jadi adalah untuk memastikan bahawa mereka tahu apa mereka nak buat sekiranya perkara ini terjadi dalam kawasan mereka. Jadi ini adalah pencapaian saya sangat bangga kerana dalam satu tahun, hampir setahun ini dengan COVID dan sebagainya. So waktu COVID ni mereka menjadi frontliners. Kerana frontliners dalam kawasan tempatan mereka, yang mana ketua-ketua ini membantu untuk pastikan bahawa mereka menjaga jarak, tidak menjaga kebersihan dan jangan keluar dan situ. Jadi ini adalah konsep kita jaga kita. So alhamdulillah kerana kita launchkan dasar ni pada tahun 2019 dan COVID datang tahun 2020 dan kita dapat apply kita punya kaedah-kaedah kita untuk PEKT ni membimbing mereka tinggal di kawasan-kawasan flat ini bagaimana hendak menguruskan diri mereka. Jadi at one time dulu kita ingat dah lama, dah 3 bulan duduk kat rumah yang kecil, rumah dan sempit, so dia dah claustrophobia, dia tak tahu apa nak buat, tak boleh keluar dan sebagainya. Tapi jadi kita aturkan mereka
keluar bergilir-gilir untuk berjalan. So ini adalah perkara-perkara yang dapat membangun untuk improve dia punya quality of life, mutu hidup mereka. Jadi tidak sedikit sebanyak saya rasa ia akan menjadi satu tabiat baru kepada mereka. Ini adalah new norms yang kita nak. Jadi kalau saya sebut kat Kota Baru tu, flat PPR Kota Baru tu, anak-anak semua sampai orang tak sempat buang sampah, dia dah ambil dah sampah tu. Dia tahu the value of the sampah. Nilai sampah tu adalah duit bagi mereka. So jadi dia betul-betul membuat program-program untuk pastikan bahawa sampah-sampah dalam kawasan perumahan mereka tak ada. Okey, mereka mempertikaikan kononnya program-program yang yang akan ataupun yang telah dilakukan oleh penggerak komuniti tempatan ini lebih bersifat politik dan sebagainya. Tapi jangan jawab dulu. Kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Tuan. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Ya, Assalamualaikum Cik Sekali. Dan ahli panel yang berhormat. Okey, saya punya soalan lah. Kan kita nampak kan rumah PPRT ataupun rumah pemilik dah tengok kan. Kebanyakan dia buat rumah dengan density yang tinggi. Contohnya dia buat 37 tingkat. Apabila dia buat 37 tingkat, kita tengok kan kadang-kadang kan apabila dia buat 37 tingkat, apabila ada orang tak bayar yuran yuran penyelenggaraan. Jadi masalah lift pula dia berlaku lift ada kan. Jadi dia terpaksa turun tangga. Jadi minta Kementerian Perumahan kaji dalam hal ni mengenai density dia bina rumah terlampau tinggi rumah yang berserata orang panggil. Kemudian yang kedua mengenai fasiliti. Contohnya dia buat rumah rumah flat ni. Yang terasa dia terpaksa kita beli parking. Contohnya dia beli rumah tu contohnya 60,000. Dia terpaksa campur lagi dengan harga parking. Bolehlah kerajaan dia termasuk harga dengan contohnya dia beli rumah tu 70,000. 70,000 saja termasuk parking. Ni dia lain pula harga parking. Dia kata 60,000 campur lagi 50,000. Dah jadi berapa dah? Cuma kita tak termasuk harga tu. Boleh YB bagi ulasan dalam hal ni? Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Tapi sebelum tu mungkin YB nak jawab dulu ke apa yang dibangkitkan oleh pemanggil kita dari Kedah tadi tentang PPR. Ada soalan dia? Dah dapat soalan dia? Mungkin belum lagi. Belum dapat lagi. Tapi tak clear lagi. Belum ada gambaran yang jelas lagi. Okey, jawapan kepada apa yang dibangkitkan. Okey, Ridwan, sebenarnya rumah-rumah PPR kalau yang high density ini adalah develop oleh swasta, yang dibina oleh swasta, yang mana mereka ada buat dengan state government cross subsidi orang cakap. Tanah diberi dan lepas tu dia buat rumah untuk semi-D yang rumah yang higher, yang premium sikit, yang mahal, dan lepas tu dia kontrak dengan rumah-rumah PPR ni. Jadi sebab tu kita tengok density dia high. Dia ambil kawasan setinggan, jadi dia ambil tanah tu dia buat rumah-rumah yang lain. Dan dia buat flat. Jadi sebab tu ada density yang tinggi. So dan lepas tu dia punya bayar parking dan sebagainya. Jadi ni KPKT sedang pindah Akta 757, Akta Strata dan sebagainya, yang kita nak pastikan bahawa perkara begini kita akan dapat mengatasi masalah-masalah sedemikian. Ini dalam proses. So jadi rumah-rumah yang kalau tinggi tu memang bukan daripada rumah kerajaan tapi rumah daripada pihak swasta. Itu yang saya nak sebut. Tadi soalan pertama tadi pasal yuran, facilities. Facilities. Kalau rumah daripada KPKT, kita punya dasar tu ada dasar rumah pemilik ataupun perumahan, dia mesti komplit. Ada rumah, mesti ada dewan, mesti ada playing ground, ada surau dan sebagainya. Itu mesti ada padang dan sebagainya. Dia komplain pasal parking itu kena bayar. Yang kena bayar tadi tu yang saya kata swasta tadi tu, yang saya tengah pindah Akta 757 tu, yang jadi tidak boleh ada kiraan begitu dan sebagainya. Jadi yang pasal tadi yang awal tadi pasal apa tadi yang apa tadi yang saya tengah cakap tadi tu? Yang tentang soalan pasal rumah, dia kata facilities. Tadi saya sebut tadi facilities pasal itu rumah PPR kita tu memang pasal facilities tu mesti ada. Mesti pemaju mesti adakan tempat-tempat yang saya sebut tadi. Okey, janji daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan sendirilah. Kita lihat bahawa apa yang dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan begitu menyeluruh. Jadi apakah
YB yakin bahawa sebenarnya sambutan yang diterima, reaksi dan juga respon daripada rakyat sendiri menunjukkan sesuatu yang cukup positif sebenarnya. Rumah-rumah yang PPR yang kita bina, KPKT bina memang selalu penuh lah, because permintaan tu dan rumah-rumah tu ada subsidi kerajaan. So dengan harga yang ketika ini 42,000 atau 30,000, tapi kita akan tingkatkan lagi ke mungkin dalam 60-70,000 kerana kita dah besarkan rumah tu. Dulu kan saya kata rumah kecil-kecil 750 kaki persegi, now saya mewajibkan tidak boleh kurang daripada 900 kaki persegi dan 3 bilik dan sebagainya, lebih selesa. Saya ingat dengan Kota Star tadi dia tanya pasal bila pengisian, saya ingat, tapi rumah ni dah siap dah pada awal 2020 ni, jadi tengah dalam proses untuk pengisian. Untuk dia oleh kerana COVID dan itu sebagainya, jadi kita tidak dapat laksanakan pengisian. So lepas ini kita akan teruskan jugalah, kalau tidak dengan COVID berpanjangan, dengan Kedah pula yang ke belakang ni red zone dan sebagainya, jadi kita tidak dapat melaksanakannya. So jadi insya-Allah kita akan laksanakan secepat mungkin. Okey, kembali semula tadi saya ingat ada satu moratorium. KPKT memberikan moratorium pada semua rumah di bawah KPKT sampai Mac 2021. Mac 2021. Okey, kembali semula kepada persoalan yang saya bangkitkan berkaitan dengan menaikkan kadar allowance pegawai bomba bantuan. Jumlah peruntukan keseluruhan dan juga jumlah pegawai bomba bantuan yang bakal mendapat manfaat ini YB. Oh, saya tak ingat, tapi saya ingat dia amount is 36 juta. Okey. 36 juta. Ke dia saya tak 6,000 tak salah saya. Okey, selain daripada nak meningkatkan kadar allowance ni bomba bantuan ni lah, apa lagi usaha untuk meningkatkan perkhidmatan dan juga kebajikan bagi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ataupun kita nak menyerapkan bomba bantuan ini, sekiranya ada kekosongan kita akan berikan prioriti kepada mereka untuk diserapkan sebagai anggota bomba permanent yang tetap Dan kita juga ada inisiatif, kita buat squad bomba di sekolah, dan kita buat squad baru-baru ni, kita baru lancar SWAT team safety water rescue team. Maknanya di tempat kawasan-kawasan pantai timur di laut dan sebagainya, dan kita gunakan nelayan kerana waktu tengkujuh hujan mereka tidak pergi menjala, jadi kita gunakan mereka untuk menjadi kita punya bomba bantuan di tepi-tepi pantai. Jadi kerana banyak juga accident di tepi pantai dan juga kita juga buat program-program melatih anak-anak sekolah untuk berenang. Jadi kerana cuti sekolah mereka suka pergi ke waterfall dan sebagainya, jadi nak mengelakkan kemalangan dan sebagainya. Jadi anggota bomba kita banyak juga program-program yang kita laksanakan, mana kita buat demonstrasi untuk pastikan bahawa mereka tahu apa yang nak dilaksanakan, dan juga program-program kemasyarakatan juga mereka laksanakan juga. Bagaimana dengan tumpuan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan di Sabah dan Sarawak, YB? Mereka selalu merasakan bahawa seolah-olah mereka diketepikan, ketinggalan dan sebagainya. Kita pun buat bina rumah di situ, tidak ketinggalan. Untuk KPKT kita buat, tapi kerajaan negeri tu Sabah Sarawak dia ada autonomi dia sendiri. Jadi dia sistem tu berbeza sikit dengan di persekutuan. Tapi in terms of in terms of funding kita kasih. Saya ada figure juga tapi saya tak bawa ni, tapi banyak juga projek di Sabah dan di Sarawak. Saya ingat tahun depan ni kita ada dalam 7 untuk Sarawak dan Sabah, arti dalam 9 kita buat juga. Okey, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya YB, tapi kita beralih sedikitlah perbincangan kita ini bila kita bercakap tentang belanjawan 2021 ini. Ianya merupakan belanjawan terbesar sebenarnya yang pernah dilakukan oleh kerajaan Malaysia. Jadi apakah secara ikhlasnya YB merasakan bahawa belanjawan kali ini sebenarnya betul-betul memenuhi kehendak dan juga apa yang diharapkan oleh rakyat secara keseluruhannya, terutamanya dalam menghadapi COVID-19, dalam menghadapi situasi ekonomi yang cukup mendebarkan ini. Pada keseluruhannya saya lihat reaksi rakyat adalah reaksi yang dalam keadaan gembira kerana mereka rasa lega dengan pemberian-pemberian ini, jadi mereka boleh teruskan kehidupan mereka.
Dan ini adalah daripada seorang banker, kita punya menteri keuangan, seorang banker, dan dia tahu bagaimana dia nak churn duit tu, bagaimana nak dapatkan jana duit tu dan sebagainya. Jadi satu perkara yang baik. Tapi namun demikian, saya sebagai personally saya pun worried kita kasih terlampau banyak dan ianya mungkin akan membazir dan tidak digunakan dengan cara yang baik. So jadi pelaksanaan tu juga menjadi satu perkara yang harus kita pastikan dilaksanakan dengan betul-betul telus agar penerima tu sampai kepada akar umbi, kita tak mau separuh jalan dan sebagainya. Dan juga mesti ada usaha macam PEKT tadi, menjadi usaha untuk menyampaikan kepada golongan-golongan ini bahawa ada skim-skim ini yang tuan-tuan dan puan-puan masyarakat rakyat boleh apply. Kadang mereka sendiri tak tahu ada availability benda-benda program-program. Jadi itu juga kita nak sampaikan mereka dan kita mengajar mereka bagaimana nak mohon dan sebagainya, nak pastikan mereka akan dapat semua yang diberikan kerajaan, semua sumbangan keuangan ni. Dengan pelbagai pakej rancangan ekonomi yang diperkenalkan oleh kerajaan sedia ada sekarang ini, apakah YB melihat bahawa itu sebenarnya sudah amat penting sebenarnya dalam usaha memberikan semangat, memberikan kekuatan kepada rakyat kita Malaysia? menunjukkan bahawa kerajaan ini sangat peka dengan keperluan rakyat. Walaupun kita dalam keadaan ekonomi yang tidak berapa baik ketika ini, tapi berusaha untuk memastikan bahawa ahli-ahwal kebajikan rakyat itu dijaga di dalam tempoh COVID ini. So jadi ini memang satu risk yang kerajaan ambil untuk memastikan bahawa rakyatnya akan terbela dan terbela waktu COVID ni. Jadi seperti saya sebut, saya harap ianya akan dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Kalau ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya, where the economy itu akan putar balik. Jadi dalam internal ekonomi itu insya-Allah boleh. Tapi kita juga memerlukan external ekonomi kita. Walaupun tempat-tempat perniagaan kita dah buka, kilang-kilang kita buka, tapi kita masih memerlukan pelancong-pelancong untuk datang dalam negara kita. Itu menjadi satu sumber pendapatan pada negara kita. So jadi saya berharap dalam masa terdekat ni sekurang-kurangnya kerajaan boleh membuka bisnes pelancongan itu kepada negeri-negeri yang green countries. So green countries kita ada Singapore, Japan, Korea, New Zealand, Australia kan. So jadi mungkin kita buka kat Singapura dulu, kerja dekat dengan kita kan. And then lepas tu mungkin dan dia dekat juga, datang boleh melalui kereta dan sebagainya, tak perlu naik flight. Jadi mungkin kita boleh buka dengan negara Singapura juga untuk mengaktifkan ekonomi kita dari bidang pelancongan. Membuka pintu sempadan ini pun sesuatu yang diharapkan oleh rakyat sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat perkembangan mereka yang dijangkiti COVID-19 hari ini, ianya menunjukkan satu hari ini yang tertinggi 2,200. Jadi saya pun terkejut. Apa yang diharapkan, apa pesanan daripada YB sendirilah? So jadi ada yang sebut kita ni new norms lah. That means dalam masa ke depan ni kita kena harus belajar hidup dengan pakai mask dan berjaga-jaga kebersihan dan sebagainya. Seperti kita ada flu, bila kita ada flu kita jangan keluar rumah, duduk rumah. Jadi saya ingat COVID itu akan mengambil tempat yang sedemikian. Jadi kita rakyat Malaysia harus belajar. Dan kalau kita tengok figure, kita tengok hari ini kita terkejut ada 2,000 dan total Malaysia ada 79,000, tapi orang yang dijangkiti influenza ataupun sesama lebih daripada itu, yang mati pun denggi pun lebih daripada itu. Jadi pasal ini baru datang, cuma bagaimana kita nak mengawalnya dan bagaimana kita nak hidup dengannya. Itu yang menjadi isu sekarang. Okey, secara peribadi ini pun satu soalan yang saya simpan lama juga dah, nak menunggu YB datang. Betul, setahun. Yalah, bagaimana you rate, this is rating lah actually YB kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia telah cuba melakukan segala-galanya saya kira setakat ini, dan ianya dapat diterima oleh rakyat dengan begitu baik sekali. Dan YB bertuah dapat bersama-sama dengan Tan Sri bekerja di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bagaimana, how you rate him as a Prime Minister? I think as a Prime Minister, he is a very cool, orang yang tenang, yang mampu untuk memberikan kelegaan kepada rakyat. Seperti dia panggil Abah, jadi bagaimana dia memberikan kelegaan kepada anak-anak dia, begitu jugalah dia treat, melayani rakyat Malaysia. So jadi yang bahagian ini memang saya rasa beliau telah berjaya sangat. Tapi selepas ini kita harus lebih agresif lagi sikit dalam
membina ekonomi dan sebagainya. Jadi itu tahapnya akan datang selepas kita dapat mengatasi COVID ni, insya-Allah dia akan tunjukkan that part of him, insya-Allah. Melihat kepada perkembangan politik semasa, apakah YB melihat bahawa ianya memerlukan satu pendekatan, kita ni terlalu banyak politicking sebenarnya, YB. Itu yang memberi masalah. Jadi nasihat YB jugalah, harapan YB jugalah sebagai seorang ahli politik. Saya amat berharap dulu waktu di bawah Kerajaan Pakatan Harapan juga, saya memang amat berharap ketika itu juga janganlah kita berebutkan jawatan, kerana ketika itu pembangkang baru pertama kali untuk memerintah kerajaan, jadi memerlukan masa untuk adjust dan sebagainya. Jadi ketika itu juga ada juga kelompok-kelompok yang sibuk nak mengambil alih tampuk menjadi Perdana Menteri dan sebagainya. Dan jadi ini juga mengganggu kerajaan untuk menjalankan tugas dan sebagainya. Jadi oleh kerana kegangguan itu dan semua yang tidak tentu dan sebagainya, maka kerajaan PH jatuh 22 bulan selepas itu. So dengan kerajaan PN ini kita ada dengan COVID dan sebagainya. Jadi dengan adanya COVID juga ada hikmah, kerana kita semua fokus untuk mengatasi masalah COVID dan semua juga bersama-sama dan Perdana Menteri kita jalan membuatnya dengan baiklah, handle COVID dengan baik. Tapi sekarang ni juga sibuk juga lagi nak berpolitik lagi. Nak menjatuhkan dan sebagainya. Jadi kita kena harus matang untuk negara, untuk rakyat kena matang. Jadi ketepikan dulu kita punya kehendak peribadi. Kalau tukar Perdana Menteri pun COVID tu tak lari. Masih ada lagi. Betul. Jadi itu juga menyulitkan lagi, menyusahkan juga lagi, dan ini akan terbeban kepada rakyat. Jadi biarkan benda ini berlaku dan tunggulah sampai election. Dan pada saya semua parti politik buat kerja untuk bantu rakyat. Di situ rakyat akan menilai kita. Jadi bila PRU 15 akan datang, rakyat akan menilai kita, apa yang kita telah buat untuk rakyat, apa yang kita lakukan dan kita laksanakan. Rakyat pun dah bijak dah sekarang. Betul. Macam-macam dia boleh nilaikan. Jadi ahli politik pun kena juga mengambil kira bahawa rakyat ni dah mata pun dah terbuka, telinga pun dah terbuka. Dia dah tengok dah bagaimana seorang ahli politik itu berkelakuan. Jadi inilah masa yang terbaik sebenarnya menunjukkan bahawa mereka adalah betul-betul ahli politik atau pemimpin yang hendak membantu rakyat. Mengambil kesempatan itu, tapi bukan bergaduh-gaduh untuk ambil jawatan. Saya suka bila Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak sendiri mengeluarkan kenyataan hari ini. Ini 1 minit masa saya berikanlah kepada YB. Apabila baginda mengatakan bahawa ialah gajah sama gajah berlawan, dia menjadi mangsa era kancil yang berada di tengah-tengah. Jadi pesanan dan juga harapan YB sebelum kita berpisah dari udara. Ya, itu yang saya harapkan. Saya harapkan semua ahli politik hentikan berpolitik. Dan fokus untuk buat dalam Dewan Rakyat, okey kita berbahas kerana kita nak buat yang terbaik untuk rakyat. Fine. Di luar sana kita buat kerja untuk rakyat, untuk pastikan bahawa kita ni punya hati untuk rakyat. Seorang ahli politik itu bergantungkan kerja dia kepada sokongan daripada rakyat. Jadi apa yang you harus lakukan? Cakap you pun tahu juga. Jadi kita kena mengambil hati mereka, buat kerja untuk mereka, bantu mereka dan sebagainya. Tapi bukanlah bergaduh untuk jawatan. Ini kalau bergaduh untuk jawatan, mereka boleh menilai berapa jenis apa ahli politik itu. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Puan Hajah Zuraida Kamaruddin, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Tapi saya harap saya tak perlu tunggu setahun lagi untuk Puan Zuraida berada bersama dengan kita di ruang bicara ini. Dan apapun, kita mengucapkan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan seperti biasalah, kami menjanjikan sesuatu yang akan tepati. Ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.